Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Lebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada kali ini Allah masih memberikan kesihatan kepada kita, memanjangkan umur kita untuk kita sama-sama mengikuti kuliah ini lagi. Terima kasih ya Allah. Kerana tuan-tuan perempuan, kalau kita sakit, tidak ada maknalah hidup kita. Walaupun kita kaya raya, walaupun kita bergelumang ataupun baring di atas longgokan wang ringgit sekalipun, kalau kita sakit, tidak bermakna wang ringgit itu. Jadi terima kasih ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kerananya hari ini kita beriman dan Islam. Moga-moga di akhirat nanti kita juga diakuinya sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadri miqdarin azim. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita sambung lagi kuliah kita. Kita masih lagi membicarakan tentang solat Jumaat. Solat Jumaat ini kita wajib tahu, yang laki-laki terutamanya, dan begitu juga yang muslimah. Muslimah walaupun tidak wajib sembahyang Jumaat, tetapi mereka perlu ada ilmu ini, kerana ini fardu ain. Sekurang-kurangnya mereka boleh mengajarkan kepada anak-anak lelaki mereka dan anak perempuan mereka, ataupun berkongsi ilmu ini dengan para suami ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mengikut kitab yang menjadi rujukan saya, kitab-kitab yang ringan, yang mudah buat kita, yaitu kitab Kifayatul Ghulam, ataupun satu lagi kitab Idaman Penuntut, ataupun kitab fikah-fikah yang asas. Kita pada hari ini, pada kali ini kita belajar lagi tentang syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat itu, ataupun syarat khutbah Jumaat, syarat syah khutbah Jumaat ya. Syarat sah khutbah Jumaat ya, ada 9 perkara. Syarat syah khutbah Jumaat itu ada 9 perkara. Yang pertama, mestilah khutbah itu dalam bahasa Arab. Maksudnya, rukun khutbah itu wajib dibaca dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu rukun dia. Rukun khutbah itu ada 5 secara ringkas. Nanti di ujung kuliah ini kita akan huraikan lebih lanjut tentang rukun khutbah itu. Tapi yang asasnya, rukun khutbah itu ada 5. Maka 5 rukun khutbah ini hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Tak boleh dalam bahasa Jawa umpamanya, dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, Sepanyol, bahasa Murut Dusun, Kadazan, atau apa saja etnik, Bugis sebagainya, tak boleh. Melainkan dia wajib dibaca dalam bahasa Arab. Iaitu rukun khutbah itu yang ada 5. Yang pertama, memuji Allah, iaitu perkataan Alhamdulillah itu dalam bahasa Arab. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya. Yang ketiga, berwasiat ittaqullah, itu rukun khutbah, dibaca dalam bahasa Arab. Yang keempat, membaca sepotong ayat suci Al-Quran ya. Sekurang-kurangnya sepotong ayat suci Al-Quran dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua tadi membaca selawat dalam khutbah pertama dan kedua juga wajib. Yang ketiga, membaca wasiat, wasiat dalam khutbah pertama dan khutbah kedua, ittaqullah. Yang ketiga, yang keempat, membaca ayat Al-Quran ya, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu di antara 2 khutbah itu ya. Dan yang afdalnya ialah pada khutbah yang pertama. Yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin. Jadi ini 5 rukun yang wajib dalam bahasa Arab ya. Syarat khutbah itu mesti dibaca dalam bahasa Arab. Mana 5 rukun tadi? Yang pertama itu syarat dia mesti dibaca dalam bahasa Arab. Yang kedua, syarat khutbah itu ya. Yang kedua, syarat khutbah itu ialah mesti didengar oleh
40 orang mastautin. Mesti didengar oleh 40 orang. 40 orang itu ialah orang yang mastautin. Apa dia mastautin tu Ustaz? Mastautin tu maksudnya dalam bahasa kita ialah orang yang tinggal tetap di tempat didirikan Jumaat itu. Atau dengan kata lain, orang yang tinggal tetap di kampung itu, yang ada masjid, yang ada sembahyang Jumaat. Orang yang tinggal tetap di kawasan perumahan itu atau taman itu yang didirikan Jumaat. Orang yang tinggal tetap di tempat itu yang ada solat Jumaat. Maka mereka ini dipanggil mastautin. Mereka tinggal di situ dan mereka tidak lagi berniat untuk ke mana-mana, melainkan sehingga akhir hayat itulah kampung mereka, itulah tempat tinggal mereka. Walaupun mereka datang dari tempat lain. Contoh, mereka datang dari Indonesia, menetap di salah sebuah kampung di Malaysia, dan mereka berazam untuk tidak ke mana-mana lagi, melainkan mereka terus berada di kampung itu, di daerah itu, di kawasan itu, di perumahan itu, sehingga bila-bila masa mereka mendirikan rumah di situ dan niat mereka sampai akhir hayat di situ. Maka mereka ini dipanggil mastautin. Dalam istilah kitab yang lain, mereka ini dipanggil ahlul Juma'ah, ahli Jumaat. Wajib mereka sembahyang Jumaat dan mereka wajib hadir. Maka syarat khutbah itu yang pertama tadi mesti dibaca bahasa Arab, yang kedua mesti didengar oleh 40 orang itu, iaitu orang yang mastautin. Mesti cukup 40 orang. Kalau 39 orang saja tak cukup, tak boleh. Ikut mazhab Syafi'i begitu. Jadi orang yang mastautin itu yang tinggal di situ, ya. Mereka ini digelar ahli Jumaat. Kalau mereka tentu 40 orang, cukup 40 orang mastautin di tempat itu, tiba-tiba ada seorang, dia pandai-pandai pula seorang ni. Bila Jumaat aja dia terasa nak pergi sembahyang Jumaat di kampung jiran sebelah, di tempat sebelah yang juga mendirikan Jumaat. Maka tinggallah 39 mastautin di kampung dia, di tempat dia sembahyang Jumaat biasa itu. Tinggal 39 sebab dia pergi ke jiran sebelah lagi. Maka tidak sahlah Jumaat di tempat itu. Maka haram bagi dia pergi ke tempat sebelah kalau tidak ada urusan syar'i. Tidak ada sebab syar'i. Dia yang ke-40 tadi tidak boleh pergi ke tempat sebelah sebab nanti tinggal 39 saja di tempat biasa dia sembahyang Jumaat. Maka dia wajib mendirikan Jumaat di tempat dia, kerana dengan dia baru cukup 40 Jumaat mastautin. Faham ke faham? Kecuali zaman sekarang biasa penduduk mesti lebih 40 orang kan, itu tak ada apa, tak ada masalah, ya. Jadi 40 orang mastautin itu termasuk khatib. Kalau kita jemput khatib jemputan luar, kita 39 orang mastautin, khatib yang ke-40 tapi dia bukan mastautin, tidak sah juga Jumaat itu mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian apa pula orang bermukim? Apa beza mukim dengan mastautin? Okey. Mastautin orang yang tinggal tetap di kampung itu selama-lamanya. Dia tak ada niat dan nak pindah. Okey, itu mastautin. Yang bermukim ialah setiap orang yang tinggal atau berada di satu tempat, didirikan Jumaat di tempat itu, tetapi bukanlah tempat tinggalnya buat selama-lamanya. Faham? Di tempat itu ada solat Jumaat, dia bermukim di situ, tapi dia bukan berniat untuk tinggal selama-lamanya di situ. Dia akan kembali juga, dia ada azam, dia akan kembali juga ke kampung asal dia, ke tempat asal dia sampai masa suatu waktu nanti. Walaupun dia dah tinggal situ agak lama, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tapi dia berazam, dia nak balik. Dia ada niat, dia bukan nak tinggal situ walaupun dia tinggal lama, walaupun yang kemasal dia di situ, tapi dia masih ada niat nak balik. Maka dia dianggap bermukim, bukan mastautin. Contoh siapa? Contoh pelajar luar negeri, penuntut luar negeri. Dia pergi luar negeri, England, Amsterdam, sebagainya. Di sana ada solat Jumaat. Dia belajar sana 4 tahun, lama dia tinggal sana. Tetapi dia tetap berazam nak balik ke Malaysia sebab dia datang ke sana untuk belajar sahaja. Maka dia ni memang wajib sembahyang Jumaat, dia bermukim. Tetapi dia bukan ahlul Jumaat. Kena ingat tu, ada beza, ya. Dia wajib sembahyang Jumaat sebab dia mukim, tetapi dia bukan orang mastautin, maka dia bukan ahli Jumaat. Dia bukan yang 40 orang yang mesti wajib hadir di tempat itu mencukupkan 40 orang. Tidak. Dia tidak termasuk 40 orang, tetapi dia tetap sah sembahyang Jumaat dan dia wajib sembahyang Jumaat. Faham? Ini orang yang belajar luar negeri. Ataupun peniaga-peniaga yang berniaga ke luar negara, ambil masa 1-2 tahun, dia wajib sembahyang Jumaat, dia bermukim, dia bukan mastautin. Ataupun orang yang bekerja kilang, contoh. Kilang di tempat dia tak ada, dia pergi kerja kilang tempat orang. Di sana dia kerja kilang, yang dia duduk asrama ataupun dia tinggal di mana-mana di kawasan itu yang ada mendirikan sembahyang Jumaat. Tapi kerana dia bekerja saja, dia tidak niat pun untuk tinggal selama-lamanya di situ, dia nak balik juga kampung dia di Malaysia contoh, maka dia adalah orang bermukim. Dia sah sembahyang Jumaat, dia wajib sembahyang Jumaat, tapi dia tidak termasuk dalam bilangan orang mastautin. Faham ke faham? Ataupun orang yang bermusafir,
melebihi 4 hari, tidak termasuk hari dia datang dan tidak termasuk hari dia keluar. Ini pun dianggap bermukim. Mereka ini wajib solat jemaat dan sah solat jemaat mereka. Cuma mereka tidak dihitung, tidak termasuk golongan orang yang 40 orang. Panjang lebar kita orang itu tak faham lagi, kita tak tahulah kan. Jadi insya-Allah faham ke? Faham. Yang ketiga, syarat sah khutbah Jumaat. Khatib itu hendaklah duduk pada antara dua khutbah. Wajib khatib itu duduk antara dua khutbah. Kalau dia tak duduk, maka khutbah itu dianggap satu. Sebab dia, kenapa dia kena duduk? Kerana nak pisahkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi ulama kata duduk antara dua khutbah lebih lama daripada kadar tamak ninah. Khatib itu kena duduk. Kalau kita tengok mana-mana masjid tiba-tiba khatib tak nak duduk, tak boleh. Dia duduk di antara khutbah itu wajib pada dia. Sebab itu syarat sah khutbah Jumaat. Dia kena duduk kadar dia lebih pada tamak ninah. Tamak ninah dalam sembahyang kadar dia subhanallah kan. Yang ini ulama kata dia duduk antara dua khutbah itu kadar membaca satu surah Al-Ikhlas, bacaan sekali. Surah Al-Ikhlas tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas. Dan sunat bagi khatib itu membaca sekali surah Al-Ikhlas ketika dia duduk, dia dapat pahala. Faham? Maka syarat sah khutbah Jumaat yang ketiga, hendaklah khatib itu duduk di antara dua khutbah kerana memisahkan satu khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau dia tak duduk, dia terus dia khutbah terus kedua dia sambung, maka dia anggap khutbah itu baru satu. Jadi duduk itu supaya syarat terpisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat, syarat sah khutbah Jumaat. Hendaklah khatib itu suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia suci daripada hadas besar, hadas kecil dan najis yang tidak dimaafkan. Suci pakaian khatib itu daripada najis. Suci badan dia daripada najis. Suci tempat dia berkhutbah itu daripada najis. Maksudnya tempat mimbar, tempat dia berdiri itu. Ya, jadi maksudnya tempat berkhutbah ialah mimbar, iaitu tempat yang bersentuhan dengan pakaian, bersentuhan dengan tangan dan kaki khatib. Kalau contoh dia pakai mikrofon yang ada wire tu, ya, wire itu pula di sikit-sikit di ujung wire itu, di awal wire itu sebelum sampai ke mulut atau telinga dia, dan letak mikrofon tepi bibir itu, tiba-tiba di wire itu ada tak cicak, maka tidak sah khutbah itu sebab dia menanggung najis. Begitu jadi mesti suci khatib itu daripada hadas besar, hadas kecil dan daripada najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, khatib itu mestilah menghadap makmum, yakni membelakangkan kiblat. Jangan dia pula membelakangkan makmum sebab dia nak baca khutbah untuk makmum dengar. Sebab itu khutbah itu wajib didengar oleh makmum. Ya, khutbah itu tidak boleh makmum buat apa-apa melainkan duduk, diam dan dengar. Itu hadis Rasulullah SAW. Sebab bila khatib sedang berkhutbah, naklah kamu duduk, diam dan dengar. Dia kena melihat, kena tengok. Jadi sebenarnya apa pergerakan pun tak boleh kalau ikut hadis itu. Ini kita kebanyakan mak cakap, saya buat teguran secara umum di sini. Kebanyakan masjid kita di Malaysia, tengok pak khatib khutbah itulah diedarkan tabung. Tak boleh buat macam tu. Sebab menyebabkan orang bergerak dan makmum-makmum kadang-kadang dia cuit kiri kanan dia, kadang-kadang dia bercakap, tabung, tolak tabung, isi duit tabung. Maka batal sembahyang Jumaat makmum itu. Sebab Rasulullah kata bila pak khatib membaca khutbah, hendaklah kamu diam, dengar dan taat. Tak boleh buat apa pun. Tolak tabung pun tak boleh. Kena ingat tu. Kena faham hadis tu. AJK masjid kena bertanggungjawab di atas ni. Tak boleh biarkan. Sebab itu saya suka mak cakap, saya sebut satu negeri di Terengganu. Saya sembahyang Jumaat di Terengganu, tabung khutbah tabung masjid itu akan diedarkan selepas selesai khutbah Jumaat. Ya, selesai khutbah Jumaat, selesai sembahyang Jumaat 2 rakaat, barulah mereka mengedarkan tabung dan makmum-makmum dah faham. Ketika itulah mereka mengisi tabung-tabung itu. Bukan ketika sedang khutbah Jumaat. Faham ke faham ni? Ya. Jadi yang ke-5, khatib hendaklah membelakangkan kiblat. Syarat sah khutbah Jumaat. Yang ke-6, tertib. Tertiblah bacaan khutbah itu. Alhamdulillah dulu, memuji dulu, khutbah pertama dulu hingga khutbah kedua kan. Tapi mengikut setengah kaul berkata, kaul pertama, tertib ini tidaklah wajib, pendapat dia ya. Sebab itu dalam idaman penuntut dikatakan syarat sah khutbah Jumaat itu cuma 8 saja, tidak termasuk tertib. Tapi dalam Kifayatul Ghulam 9 kerana dimasukkan tertib. Jadi itu yang ke-6. Yang ke-7, syarat sah membaca
khutbah Jumaat hendaklah khatib itu menutup auratnya. Jadi kalau ada khatib terdedah auratnya, contoh aurat lelaki itu antara pusat dan lutut, kelihatan pusatnya, maka tidak boleh dia baca khutbah. Ataupun tiba-tiba khatib itu terbuka auratnya dengan kadar yang lama, maka batal khutbah itu hendaklah diulang semula, tutup aurat dan ulang semula. Tapi jarang berlaku. Di Malaysia kita, khatib kita membaca pakai jubah, pakai baju Melayu, tidaklah terbuka aurat walaupun terkena kipas angin, ya. Okey, yang ke-8, hendaklah jatuh khutbah itu di waktu zuhur jua, di dalam waktu zuhur jua. Maknanya tiba-tiba katalah contoh, khatib itu naik awal sebelum azan zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, dia dah mulakan membaca khutbah, dia dah baca alhamdulillah, maka tidak sah khutbah Jumaat hari itu. Hendaklah masuk waktu zuhur, selepas itu baru dia ulang semula baca dari awal. Itu yang ke-8. Yang ke-9, hendaklah mualat, yakni berturut-turut. Mualat berturut-turut antara khutbah Jumaat yang pertama dengan khutbah Jumaat yang kedua, dan kedua-dua khutbah mestilah tidak terpisah dalam tempoh masa yang panjang. Paling panjang kata ulama, sekadar panjang antara khutbah pertama dan kedua itu iaitu 2 rakaat salat sunat yang ringan, iaitu lebih kurang 2-3 minit. Ataupun paling kurang ketika khutbah pertama itu selesai, khatib tengah duduk, Bilal membaca doa atau membaca selawat. Lepas tu bangun buat khutbah kedua, dan selepas khutbah kedua juga hendaklah mualat dengan sembahyang Jumaat. Artinya kadar pemisah antara khutbah kedua dengan Jumaat tu sekadar imam baca imam qamat, sekadar imam qamat Allahu Akbar, ataupun ulama kata juga 2-3 minit, iaitu sembahyang sunat 2 rakaat yang ringan. Jadi ini maksudnya syarat yang ke-9, mesti mualat berturut-turut, khutbah pertama, khutbah kedua, dan solat Jumaat itu syarat sah Jumaat. Seperti mana saya janji tadi, kita pergi kepada rukun khutbah. Itu syarat sah. Ini rukun khutbah pula. Rukun 2 khutbah itu yang tersebut dalam kitab Muharrar. Kita ambil daripada kitab Muharrar, dan kitab fiqh yang lain pun sepakat ijma' ulama rukun khutbah itu ada 5. Bila sebuah rukun benar wajib, kalau khatib tidak melalui tidak ikut 5 rukun ini, maka tidak sah juga khutbah Jumaat itu. Yang pertama, membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah mesti dalam bahasa Arab, itu alhamdulillah. Tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Contoh, segala puji bagi Allah, tak boleh. Walaupun itu maksudnya sama dengan alhamdulillah, tapi mesti dibaca dalam bahasa Arab. Ataupun boleh juga dibaca hamdalillah. Hamdalillah maksudnya kepada Allah lah segala puji, hamdalillah. Ataupun dibaca lillahil hamdu. Aku dibaca pujian itu bagi Allah, lillahil hamdu, pujian itu bagi Allah. Ataupun dibaca pula ana hamidun lillah, ana hamidun lillah, aku memuji Allah. Boleh, yang itu boleh, ya. Alhamdulillah, hamdallah, lillahil hamdu, ana hamidulillah, itu boleh. Tetapi yang tak boleh, kalau kita baca syukrulillah, kita ganti dengan perkataan syukrulillah, syukur pada Allah, itu tidak boleh. Ataupun tiba-tiba dibaca alhamdurrahman, alhamdurrahim, tak boleh, ya. Yang boleh alhamdulillah, hamdalillah, lillahil hamdu, contoh, ya. Jadi yang ini mesti disebut dalam bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Rukun khutbah yang pertama. Rukun khutbah yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama dan kedua. Kalau khutbah pertama khatib terbaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, okey, tiba-tiba khutbah kedua kita tak dengar, kita hendaklah tegur imam, betulkan dia. Kalau tak, tidak sah Jumaat hari itu. Dia kena baca selawat tu juga. Sekurang-kurang selawat dia kena baca Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nusalli, ataupun usalli Muhammad, ataupun dia baca as-salatu ala sayyidina Muhammad, begitu. Tapi dia tak boleh baca rahimahumallah Muhammad, tak boleh. Tapi dia baca Allahumma salli ala Muhammad, begitu, ya. Maka ini wajib. Khutbah kedua, khutbah pertama, khutbah kedua wajib. Ini rukun khutbah yang kedua. Yang ketiga, rukun khutbah yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sepotong, membaca sekurang-kurangnya 1 ayat daripada Al-Quran dalam salah satu 2 khutbah itu. Ini salah satu saja, tak perlu 2 khutbah. Tapi ulama kata afdal dilakukan membaca Al-Quran itu pada khutbah yang pertama. Itu sebab kalau kita perasan, biasanya memang akan baca 1 ayat yang sinonim yang biasa kita dengar, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat Quran, ya. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Kena baca. Afdal dibaca ayat apa pada khutbah yang pertama. Asalkan ayat Quran apapun. Itu. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan sempurna dan dipahami dengan membacanya sehingga habis ayat. Jika ayat itu panjang. Jika panjang sangat tak mengapa membaca sebahagian saja. Kalau Ibnu Hajar, pendapat Imam Ibnu Hajar, kalau panjang sangat baca sebahagian pun dah cukup. Gitu. Ya. Kemudian itu rukun yang ketiga. Yang keempat, rukun khutbah, yaitu berwasiat. Bila khatib hendaklah berwasiat untuk bertakwa dalam khutbah pertama dan kedua. Dua-dua khutbah wajib dia kena tekan wasiat. Dan wasiat ini pula mesti dalam bahasa Arab. Ya. Usikum bittaqwallah. Selalu baca macam itu. Usikum bittaqwallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Macam tu. Ya. Ataupun ati Allah wahzaru iqab Allah. Taatlah kamu kepada Allah dan bertakwalah dan jauhilah balasan daripada Allah. Ini wajib. Wasiat. Mana rukun khutbah pertama, khutbah kedua. Ini rukun khutbah yang keempat. Khatib mesti berwasiat. Kalau dia tak ada pesanan wasiat, maknanya berwasiat kepada takwa. Wasiat takwa itu tidak dibaca dalam bahasa Arab, maka batal khutbah Jumaat itu. Yang akhir sekali, membaca doa kepada mukmin. Membaca doa bagi orang mukmin dan mukminatlah. Berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khutbah kedua, iaitu doa untuk kebaikan akhirat, khususnya kepada yang hadir dan umumnya kepada seluruh umat Islam. Sunat kita doa, kita sebut mukminat. Ya. Mendoakan kaum mukmin dan berdoa untuk pemimpin kaum muslimin dan tentera mereka disunatkan. Berdoa untuk sultan pun adalah diharuskan. Wala ba'sa bid-du'a lis-sultani bi'ainihi kama fi ziyadati raudati illam yakun fi wasfihi mujazafah. Dan tidak mengapa jika berdoa khas untuk sultan seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Ziyadah dan Raudah, selama-lama doa tersebut tidak memuji dengan pujian-pujian yang melampau yang berlebihan. Boleh. Jadi kita boleh aminkan. Jangan kita tak mau aminkan mentang-mentang mak cakap kita parti politik mana-mana, tak apa. Kalau yang memimpin itu pun bukan parti kita sekalipun, kita dapat pahala sunat mendoakan dia. Kita doakan pemimpin itu supaya dia menjadi orang beriman bertakwa. Bila dia beriman bertakwa, insya-Allah dia akan memimpin kita dengan keadilan. Maka tak salah kita doakan di hari yang mulia, hari Jumaat. Ya. Begitu. Jadi apa yang dipahamkan, iaitu pendapat Imam Al-Masyih, bahawa doa untuk sultan yang khas adalah diharuskan. Adapun untuk ketua-ketua pemimpin orang Islam secara umum supaya dapat memerintah dengan baik dan adil, mendapat hidayah adalah sunat. Doa untuk pemimpin khas tu diharus, tapi umum secara pemerintah kita supaya dia bertakwa, beriman, dia adil, itu sunat kita mendoakannya. Bahkan pula mendoakan dia kepada dalam hari Jumaat, hari yang makbul doa. Itu ya. Jadi itu dia syarat sah khutbah Jumaat dan rukun khutbah Jumaat. Moga-moga kita dapat memahaminya. Kalau kita kurang faham, bolehlah kita ulang balik rakaman video ini ataupun kita buatlah catatan, kerana catatan itu adalah sekuat-kuat ingatan. Ya, maaf dari saya, andai ada kelemahan iman saya, kelemahan ilmu saya, itu adalah kelemahan saya. Ya, jadi saya mohon maaf. Kita akhiri kuliah kita kali ini dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa yafuzul mustaghfirin wa ya najatat ta'bin. Ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.